Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, saya akan sambung untuk siri yang seterusnya, itu dalam keseimbangan ekonomi terbuka, ekonomi empat sektor. Di sini saya nak lihat di segi analisis perubahan ekspor dan import ke atas pendekatan EY dan juga pendekatan suntikan bocoran lah. Okey. Jadi tajuk yang kita bincang ni adalah kesan perubahan ekspor dan perubahan import terhadap keseimbangan pendapatan negara. Okey. Okay, saya akan ambil contoh yang AEY dulu. Saya ingat. Okay, perbelanjaan agregat pendapatan negara, teluk pendapatan negara Y sama dengan AE. Okay. Okay. Okay, jadi AE kosong tambah C tambah I tambah G tambah X tolak M. Okay, keseimbangan capai di sini E kosong. Okay, kalau kita simbolkan dia sebagai Y kosong. Okay, so ini keseimbangannya lah. Okay. Okay, sekarang ni kita ambil contoh yang pertama, perubahan ekspor. Perubahan ekspor. Perubahan ekspor. Contoh di sini. Okey, satu Roman. Peningkatan perubahan ekspor. Jadi bila berlaku perubahan peningkatan ekspor, okey, keluk AE akan beralih ke atas. Di sini akan jadi AE1 sama dengan C tambah I tambah G tambah X tolak M tambah perubahan ekspor lah. Itu. Nanti bila kita tulis, nanti kita boleh tulis nak buat simbol kalau angka lah. Kita selesaikan lah. Kalau simbol jadi kita boleh tambah perubahan X di ujung. Okay. Katalah sini keseimbangan capai di sini E1 Y1 itu. So bila ekspor meningkat, maksudnya keluk tu akan beralih ke atas disebabkan kerana perubahan ekspor. Dan kalau ekspor berkurang, keluk tu akan beralih ke bawah secara sedari. Senang saja. So ni konsep dia. Ni konsep dia. Jadi ketambahan ekspor dia akan menyebabkan tingkat keseimbangan negara yang kita capai di sini Y1 tak seimbang. Tak seimbang. Dan bila tidak seimbang, bermaksud pendapatan negara, okey, pendapatan negara kurang daripada perbelanjaan agregat. Okey. Dan bila maksudnya pertambahan perbelanjaan agregat sebesar yang ni, pertambahan perbelanjaan agregat sebesar pertambahan ekspor ini, dia akan menggalakkan pertambahan keluaran firma untuk meningkatkan lagi lah. Dan seluruhnya pendapatan negara bertambah daripada melalui proses pengganda. Maksudnya kalau EE ni dia akan berubah
berubah sehinggalah mencapai di sini. Ni keseimbangan asal sehinggalah mencapai titik ini. Jadi dia akan menggalakkan penambahan keluaran. Maka titik keseimbangan ni daripada Y0 akan bergerak ke Y1 kan. Okey, yang bahagian ni saya nak tunjuk tak banyaklah, ringkas lah. Kalau kita kata yang kedua, perubahan ekspor, maksudnya keluk ni akan balik ke bawah macam ni. Akan balik ke bawah. Keseimbangan capai di sini lah. Itu contoh. Okey, ini E2. Kita tengok. Jadi maksudnya keluk ni dia akan beralih ke bawah. Beralih ke bawah secara selari. Okey. Ini secara ringkas. Video siri ni nak melengkapkan video pengajaran berkaitan tentang keseimbangan ekonomi 4 sektor. Okey, pada ini okey. Kalau kita kata melalui suntikan bocoran pula. Okey, suntikan bocoran. Okey, buat tulis dah ni STM apa semua tu. Sini Pendapatan Negara. Okey. Yang ni suntikan I tambah G tambah X0, kita label dengan X0. Yang ni bocoran S tambah T tambah M. Berlaku keseimbangan di sini Y0. Okey, bila berlaku perubahan ekspor, maksudnya peningkatan perubahan ekspor, maka keluk suntikan akan beralih ke atas secara selari. Itu akan beralih ke atas secara selari. Kita akan dapat keseimbangan yang baru, itu E1 Y1. Jadi pertambahan pendapatan negara, dan di sini kita akan tulis I tambah G tambah X1. So perubahan ni kita simbolkan sini perubahan X gitu. Jadi keseimbangan capai di sini. Keseimbangan capai di sini. Okey. Awak lihat gambar rajah tu. Okey. Jadi pertambahan suntikan sebesar ekspor itu, dia akan menggalakkan pertambahan keluaran firma, dan ini seterusnya menyebabkan pendapatan negara bertambah melalui proses berganda. Maksudnya dia suntikan akan bertambah sehinggalah mencapai keseimbangan E1 dan tingkat pendapatan negara yang baru, iaitu daripada Y0 ke Y1. Itu. Okey. Boleh. Begitu juga sebaliknya apabila berlaku pengurangan ekspor. Kalau berlaku pengurangan ekspor, keluk suntikan ni akan beralih ke bawah macam tu. Kita boleh tulislah I tambah G tambah X2. So capai keseimbangan di sini. Sini Y2. Kita boleh kata di sini Y2. E2. Okey. Okey. So yang ni contohlah. Contoh perubahan ekspor. Contoh perubahan ekspor ke atas analisis AEY dan juga analisis suntikan bocoran. Itu. So yang ni macam kita bincang kelas lah, yang ni pandai-pandai pelajar lah untuk mengalihkan keluk. Cuma kita ambil basic faham dalam jika berlaku peningkatan dalam ekspor, maksudnya keluk suntikan ni dia akan beralih ke atas. Kalau berkurang,
Kalau suntikan dia berkurang, dia akan beralih ke bawah secara selari. Okey. Sekarang ni kita nak lihat dari segi perubahan import. Selepas ni kita akan bincang dari segi analisis ADAS, iaitu pendekatan keseimbangan pendapatan negara yang terakhirlah dalam bab ni. Okey. Kita lihat dari segi perubahan import pula. Kalau suntikan bocoran, kita lihat dari segi perubahan import. Okey. Yang pertama kita lihat dari segi peningkatan perubahan import. Okey, melalui suntikan bocoran kita lukis keluk. Yang ni awak tulislah bocoran suntikan. Ini pendapatan negara. Ini kosong. Okey, kemudian keluk suntikan. Sini I tambah G tambah X. Okey. Nampak macam tinggi sangat lah itu. Nampak macam tinggi sangat. Ini nak lukis biji payah. Okey, I tambah G tambah X. Okey, yang ni S tambah T tambah M kosong. So keseimbangan capai di sini. Okey, I kosong, dan kita labelkan dia sebagai Y kosong. Okey, ini keseimbangan dari segi bocoran. Okey, jika berlaku peningkatan import, bermaksud fungsi bocoran ni dia akan meningkat. Dia akan meningkat ke mana? Dia akan meningkat, dia beralih ke kiri. Suntikan bocoran ni dia beralih ke kiri. Ini. Jadi sini S tambah T tambah M1. Itu. Dan dia akan capai keseimbangan di sini, iaitu I1 dan keseimbangan capai di sini Y1. Bermaksud pendapatan negara berkurang daripada Y0 ke Y1. Jika berlaku pertambahan import, okey, fungsi bocoran ni dia akan bertambah. Fungsi bocoran ni akan meningkat. Ini ditunjukkan oleh keluk bocoran beralih ke kiri. Okey. Dan mencapai titik keseimbangan di sini ya. Mencapai titik keseimbangan di sini, itu titik keseimbangan yang baru. Maka kesannya tingkat pendapatan negara akan menurun. Dan sebaliknya lah. Dan sebaliknya tu maksudnya jika import berkurang, okey, jika import berkurang, dia bila bertambah, kalau bocoran ni dia beralih ke kiri, dia tak macam AE ke apa ke. So dia terbalik. So macam yang tu ya. So yang ni pengurangan. Bila pengurangan dalam import, keluk tu dia akan beralih ke kanan. Dia macam terbalik. So yang ni dia akan beralih ke sini. Itu. Ni tak cukup dah ruang ni. Dia akan di sini, dia akan mencapai keseimbangan yang baru, iaitu di I2 di sini, Y2. Dan sini kita boleh tulis S tambah T tambah M2. Jadi inilah kesan pertambahan import dan juga pengurangan import. Okey. So yang ni awak kena pandai-pandai lah. Kadang-kadang soalan tu dia berlaku kedua-duanya. Maksudnya mungkin kita kata ekspor bertambah ataupun import berkurang. So kita tengok analisis ni pula. Contoh. Kita tengok analisis ni. Yang ni satu saja. Kalau ekspor tadi kita bincang kan. Okay.
cadangan ni. Okey, kita lihat kedua-duanya. Okey. Contoh kita tengok contoh yang pertama di sini, ekspor bertambah dan import berkurang. Analisis suntikan bocoran. Okey, ini bocoran suntikan Y. Okey, ini I tambah G tambah X kosong. Kemudian okey, ini S tambah T tambah M kosong. Capai keseimbangan di sini I kosong Y kosong. Okey, ini keseimbangan asal. Okey, bila berlaku pertambahan ekspor, kita pun tahu keluk ekspor akan beralih ke atas. Di sini kita boleh labelkan I tambah G tambah X tolak X1, bukan X tolak 1 X1. Okey, kemudian pada masa yang sama kita lihat berlaku pengurangan import yang akan menyebabkan keluk bocoran akan beralih ke kanan. Di sini katakan so sini S tambah T tambah M1, maka berlaku keseimbangan yang baru. Kita tengok keluk suntikan yang baru, keluk suntikan baru yang ni, dan keluk bocoran yang baru yang ni, yang warna biru ni, maka capai di sini itu I1 dan keseimbangan capai di sini Y1. Okey, ini kesannya. Begitu jugalah sebaliknya. Jadi awak pandai-pandailah main, pandai-pandailah main ni apa, analisis perubahan di segi telur tu. Okey, so saya rasa setakat ni dulu analisis perubahan ekspor dan import ke atas pendekatan AEY dan juga suntikan bocoran, yang mana video pengajaran ini adalah sambungan kepada video pengajaran yang sebelum ini, iaitu keseimbangan ekonomi 4 sektor. Dan insyaAllah selepas ni kita akan masuk subsection yang seterusnya, iaitu keseimbangan pendapatan negara, iaitu pendekatan yang terakhir, iaitu yang ketiga, iaitu pendekatan ADAS. So ingatlah, dalam bab ni kita ada 3 pendekatan, iaitu pendekatan AEY, pendekatan suntikan bocoran, dan pendekatan ADAS. So pendekatan AEY dan suntikan bocoran kita dah bincang dah. Cuma kita tinggal yang ketiga saja, iaitu pendekatan ADAS. InsyaAllah saya akan masukkan dalam video pengajaran kita yang seterusnya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.